Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini iaitu hari Jumaat bersamaan 18 bulan 6 2021. Kita akan meneruskan PDPR kita secara online untuk mata pelajaran akhlak. Jadi saya harap semua anak-anak bersedia dengan buku teks masing-masing berserta buku latihan PBD, buku aktiviti tu ya. Baik, sebelum mulakan pelajaran, pastikan awak bersarapan dulu sebelum belajar supaya awak boleh fokus dan terus bersemangat untuk mengikuti kelas online. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, jom kita sama-sama baca doa belajar. Okey, anak-anak tanda tangan ya, dan ikut Ustazah baca doa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, pada minggu-minggu yang lalu kita dah belajar tajuk adab menaiki kenderaan, dan pada minggu ni kita akan masuk tajuk baru iaitu pelajaran keempat, adab di masjid. Baik anak-anak, boleh buka buku teks masing-masing, muka surat 23. Okey, Ustazah nak awak semua fokus ya dengan penerangan daripada Ustazah. Okey, tajuknya ialah adab-adab masuk masjid. Apa yang kita kena buat ketika kita masuk masjid? Baik, yang pertama, berkeadaan suci dan bersih. Sebelum kita masuk masjid, pastikan pakaian kita tak kotor, pakaian kita terhindar dari najis, tak ada najis yang melekat dekat badan kita, pada pakaian kita. Pastikan badan kita bersih dan suci, tiada najis, tiada najis pada badan kita. Okey. Yang kedua, membaca doa masuk masjid. Okey, setiap apa-apa yang kita buat, kalau kita orang Islam, setiap pergerakan kita, apa yang kita nak buat, kita mesti baca doa. Contohnya kita makan, sebelum kita makan kita baca doa. Sebelum kita masuk tandas kita baca doa. Sebelum kita tidur kita baca doa. Sebelum kita pakai baju pun sebenarnya ada doa. Setiap apa yang kita lakukan ni mesti akan ada doa, dan kita mesti dahulukan dengan doa. Baik. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Setiap kali apa yang kita lakukan, kita kena lakukan dengan anggota belah kanan. Kalau sebagai contoh, kalau kita pakai seluar, kita mesti masukkan seluar belah kanan dulu. Kalau kita pakai kasut, kita mesti pakai kasut yang belah kanan dulu. Kalau kita langkah nak masuk sekolah, mesti kita guna langkah dengan kaki kanan. Sama juga macam kita nak masuk masjid. Bila kita nak masuk masjid, kita mesti langkah dengan kaki kanan. Kalau tempat baik, semua kita langkah dengan kaki kanan. Tapi sebagai contohnya, kalau kita nak masuk tandas, adakah kita langkah dengan kaki kanan? Tak, kita masuk tandas, kita langkah dengan kaki kiri. Kenapa dengan kaki kiri? Sebab tandas adalah tempat yang kotor. Jadi kalau kita nak masuk tandas, kita kena langkah kaki kiri. Setiap yang tempat baik, langkah dengan kaki kanan. Faham? Okey, kita tengok yang keempat. Okey, yang keempat, solat sunat tahiyatul masjid. Okey, dengar saya sebut-sebut. Solat sunat tahiyatul masjid. Okey, apa itu tahiyatul masjid? Okey, tahiyatul masjid tu adalah solat sunat bila kita masuk dalam masjid, kita terus solat. Sebab tu contoh kalau kita nak masuk masjid, pastikan kita dah ada wuduk. Sebab apa? Kita masuk masjid, kita terus solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ni berapa rakaat? Solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sama macam solat sunat yang lain. Semua 2 rakaat. Baik. Nombor 5.
Baik, nombor 5 ya, kita tengok. Okey, nombor 5, berniat iktikaf. Okey anak-anak, apa itu iktikaf? Okey, iktikaf ialah bila kita dalam masjid, kita duduk dekat masjid, itu adalah namanya iktikaf. Kita duduk sebentar. Okey, contoh kita datang masjid sebelum azan. Jadi sementara nak tunggu azan tu, adakah kita berdiri je? Tak, kita akan duduk. Bila kita duduk, itu namanya beriktikaf. Jadi kalau kita masuk masjid, kita terus niat iktikaf, kita akan dapat pahala. Dah banyak dah pahala yang kita lakukan kalau kita pergi masjid ni. Kita berniat iktikaf, kita solat sunat tahiyatul masjid. Banyak sangat perkara yang kebaikan yang kita boleh lakukan. Okey. Yang keenam, berzikir dan membaca Al-Quran. Berzikir ni banyak zikir kita boleh baca. Subhanallah walhamdulillah. Banyak hasbi rabbi. Banyak zikir yang kita boleh baca. Maksudnya kalau kita masuk masjid, kita masuk awal, jangan kita main handphone ke, berborak-borak ke. Banyak amalan yang kita boleh lakukan. Kalau paling-paling pun kita buka Al-Quran, kita baca surah lazim, Qul huwallahu ahad ke, Qul a'udzu birabbin nas ke, surah-surah lazim yang kat belakang muka surat belakang-belakang tu. Itu pun dah memadai. Baik. Yang terakhir, tidak bergurau dan membuat bising. Tidak bergurau dan membuat bising. Contoh kalau awak nampak kawan-kawan awak pergi masjid, lepas tu diorang berlari-lari, awak jangan join sekali. Awak tegur. Dalam masjid kita tak boleh bergurau, tak boleh buat bising, tak boleh berlari. Sebab apa? Masjid adalah tempat untuk beribadat. Masjid adalah rumah Allah. Jadi contoh ya, kalau kawan awak datang rumah awak suka tak diorang buat bising-bising? Kalau kawan datang rumah, kawan buat bising-bising, mesti mak ayah awak pun marah. Samalah juga macam kita pergi rumah Allah, masjid. Kita tak boleh buat bising, kita kena menghormati orang yang sedang beribadat di rumah Allah. Okey, boleh faham anak-anak? Baik, kita seterusnya. Okey, kita masuk subtopik yang kedua, iaitu adab-adab keluar masjid. Okey, ni tajuknya. Ustazah lupa nak tunjuk. Okey. Adab-adab keluar masjid. Apa yang kita kena lakukan bila kita keluar masjid? Baik, kita tengok. Okey, yang pertama, Ustazah lupa lagi nak tunjuk. Okey, yang pertama membaca doa. Tadi sebelum masuk masjid kita baca doa. Lepas keluar masjid pun kita kena baca doa. Sama juga macam makan. Sebelum makan kita baca doa. Selepas makan pun kita kena baca doa. Bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Contoh bila kita masuk tandas, kita berdoa supaya Allah jauhkan kita daripada jin dan jantan dan betina. Bila keluar tandas pun kita kena baca doa. Alhamdulillah Allah lindung kita. Sama juga macam kita belajar, kita sebelum belajar kita baca doa, baca Quran. Sebelum baca Quran kita baca doa. Lepas baca Quran pun kita baca doa, ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah kami dengan cahaya Al-Quran. Setiap perkara kita buat mesti kita akan baca doa sebelum dan selepas. Baik. Kita tengok nombor 2. Mana nombor 2 ni? Ni nombor 2. Okey, melangkah keluar dengan kaki kiri. Tadi kita dah langkah dengan kaki kanan waktu masuk. Jadi bila keluar, kita langkah dengan kaki kiri. Jangan langkah kaki yang sama kaki kanan. Kita kena langkah dengan kaki kiri. Sama juga macam kalau kita pakai kasut dengan kaki kanan. Bila kita nak buka, kita buka belah kiri dulu. Dia mesti berlawanan. Baik. Okey, nombor 3. Berniat untuk datang semula. Okey, berniat untuk datang semula ni sama macam istiqomah. Awak pernah dengar tak perkataan istiqomah?
Okey, istiqomah tu bila kita buat kebaikan, kita akan buat secara berterusan. Contohnya macam derma. Bila kita derma hari ini, lepas tu hari-hari berterusan pun kita niat, okey hari-hari aku nak derma dekat tabung masjid ke, dekat orang susah ke, dekat orang yang minta sedekah kat tepi jalan ke. Kita niat untuk ulangi kebaikan yang kita lakukan. Contoh, tengok ni contoh nombor 3 tu, berniat untuk datang semula. Bila kita dah datang masjid sekali, kita niat, lepas ni nak rajin-rajin nak datang masjid. Tapi tak kisah masjid mana-mana. Contohnya, yang hari ni awak nak datang masjid dekat, esok nak pergi jauh sikit lah, nak tengok masjid sana imam macam mana. Maksudnya awak tetap niat untuk datang semula. Baik. Nombor 4, beradab sopan ketika keluar dari masjid. Pastikan awak keluar masjid, awak jangan tergopah-gopah nak berlari-lari, nak pakai slipper tu. Pastikan jalan dengan tertib, tak perlu berlari-lari, tak perlu bergaduh untuk pakai slipper. Awak keluar masjid dengan tenang, tak perlu tergopah-gopah, kelang kabut. Awak relax-relax je. Jadi dekat situ nampak yang awak ni sopan ketika keluar dari masjid. Dan yang terakhir, tidak mengambil barang milik orang lain. Ini selalu terjadi. Kalau kita pergi masjid, slipper ada, balik-balik slipper dah hilang. Jadinya contoh kalau kita pergi masjid, kita ingat barang yang kita bawa. Contohnya kalau kita bawa beg ke, kita bawa Al-Quran ke, kita bawa minyak wangi ke, pastikan tak bertukar dengan orang lain dan kita bawa balik barang kita sendiri. Jangan bawa balik barang orang lain. Contohnya kalau slipper. Contohnya, okey, kita dah keluar masjid, tengok, slipper mana slipper aku ni ya? Slipper kita tak ada. Slipper kita hilang. Kat situ ada slipper. Rembat lah yang tu. Tak boleh. Kalau barang kita hilang, kita jangan ambil hak orang lain. Biar orang yang curi slipper kita tu berdosa. Kita sekali nak dapat dosa ke? Semua nak dapat pahala, tak nak dosa kan? Jadi bila andai kata slipper kita hilang, kita jangan curi slipper orang lain. Biar orang yang curi slipper kita tu berdosa, tapi jangan kita pun turut berdosa. Jadi kalau kita pergi masjid, pastikan kita tidak mengambil barang milik orang lain. Boleh faham semua? Baik. Okey, setakat tu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk latihan, Ustazah akan bagi latihan dalam buku aktiviti PPD awak tu. Nanti Ustazah akan bagi tahu buat muka surat mana ya. Okey, terima kasih semua yang join kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.